Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni perbincangan Sunan Nasa'i kita sambung pada bab yang keempat. Bab yang keempat, Fadlus Salah fil Masjidil Haram. Fadlus Salah fil Masjidil Haram. Kelebihan salat di Masjid Haram. Hadis yang ke-691. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Nafi' an Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad ibn Abbas anna Maimunah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat man shalla fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-salah fihi afdalu min alfi salatin fima siwah illa masjid al-Ka'bah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Maimunah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Maimunah, sesiapa salat di masjid Rasulullah, maka sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjid Madinah lebih afdal daripada salat di masjid lain 1000 kali salat, kecuali di masjid Kaabah, yakni Masjid Haram. Secara umumnya hadis ini melalui riwayat isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Maimunah. Beliau menyebutkan melalui hadis ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelebihan secara khusus. Sebab itulah hadis ini juga sebenarnya dimasukkan oleh ulama dalam bab berkat. Dalam bab berkat, maknanya keberkatan yang kita akan perolehi dengan salat di Masjid Madinah tu sehingga 1000 kali ganda kebaikannya. Bayangkanlah seseorang yang salat setiap hari 5 kali sehari, tambah dengan yang sunat pula. Cuba bayangkanlah. Sebab itulah kita sebagai tetamu Masjid Madinah, bila kita pergi mengerjakan haji, ziarah di Madinah, kita kena maksimalkan kehadiran kita ke masjid. Buatlah sebanyak mungkin ibadat, khususnya salat di Masjid Madinah, kerana kelebihan dia sangat besar. Maknanya kalau kita kira secara zahir, kalau satu salat sampai 1000 kali, kalau di masjid biasa ni kita kata dapat 27 kali. Cuba kali lah, untuk satu salat berapa kali kita kena buat di masjid lain. Masjid Haram lebih lagi. Kita akan tengok selepas ni di Masjid Haram. Apa ni? Ini disebut di Masjid Madinah 1000. Makna Masjid Haram lebih lagi. Akan datang kita akan jumpalah setengah-setengah riwayat yang menyebut tentang kelebihan Masjid Haram. Baik, secara khusus sini dia tidak sebut, cuma dia buat dalam bentuk perbandingan. Sebut 1000 tu di Masjid Madinah. Tidak ada yang dapat melebihi kelebihan Masjid Madinah 1000 kali, kecuali Masjid Kaabah. Masjid Kaabah tu maksudnya Masjid Makkah, Masjid Makkatul Mukarramah itu. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis bab, iaitu hadis Maimunah, adalah sahih. Ianya menyebutkan kelebihan salat di Masjid Haram. Sebut di Masjid Madinah 1000 kali ganda. Tetapi kalau di masjid Kaabah itu lebih lagi. Jadi Imam Nasa'i, jadi saya tidak sebutlah secara khusus di sini, oleh kerana tajuk ni berkenaan dengan Masjid Haram. Tapi kukuk mana pun dalam hadis ni sudah sebut kedua-duanya. Masjid Madinah 1000 kali ganda berbanding masjid lain, dan Masjid Kaabah, yang ni Masjid Haram, lebih lagi daripada 1000 kali ganda.
Yang kedua, Imam Muslim telah mengemukakan kisah ini dalam sahihnya daripada jalur sanad Ibrahim bin Abdullah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bahawa ada seorang perempuan merintih kerana sakit. Ini latar belakang lah. Jadi hadis yang kita bincang ini sebenarnya ada latar belakang dia. Jadi Imam Muslim telah mengemukakan kisah ini dalam sahihnya daripada jalur sanad Ibrahim bin Abdullah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bahawa ada seorang perempuan merintih kerana sakit. Merintih kerana sakit ni sehingga dia bunyi suara tu sakit tu. Orang Kelantan panggil jenis siapa ngeluh lah, bunyi suara. Itu makna sakit, siapa bunyi suara, sakit. Sakit berdenyut dia panggil wajib. Sakit yang berdenyut sehingga bunyi suara. Beliau berkata, perempuan ini kata, sekiranya Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya akan pergi salat ke Baitul Muqaddas. Apa dia punya niat dia tu. Nak pergi sembahyang tu di Baitul Muqaddas. Jauh tu. Mana soalan dia bernazar lah tu. Soalannya begitu. Selepas itu beliau sembuh, takdir Allah Taala sembuh daripada penyakit dia. Lalu beliau membuat persiapan untuk ke sana. Tiba-tiba Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu beliau memberitahu kisahnya. Mana perempuan ni ceritalah kepada Maimunah kisah dia gini ni sebab apa dia nak pergi ke Masjid Aqsa itu. Kerana dia telah bernazar, dia telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sembuh, kalau Allah sembuhkan penyakit dia, dia akan pergi salat tu di Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas itu. Jadi Maimunah berkata kepada dia, duduklah dulu. Tu. Makanlah apa yang engkau sediakan. Maknanya bekallah yang dia bawa untuk dia makan dalam perjalanan itu, Maimunah suruh makan di rumah dia. Makan ni, tak perlu. Maknanya makanan yang dia bawa sebagai bekal tu, Maimunah minta dia makan di rumah dia lah, tak perlu pergi musafir, tak perlu. Itu maksudnya. Salatlah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya mendengar beliau bersabda. Maimunah pun menyebutkan hadis ni. Jadi rupanya Maimunah sebut hadis ni, hadis yang kita bincang ini, hadis 691 ni, sebenarnya dari segi asbab wuruk dia adalah berkait dengan perempuan ini. Berkait dengan perempuan ini. Maimunah pun ceritalah gini-gini, kelebihan 1000 kali ganda. Kalau masjid Mekah ni lebih lagi. Gitu. Baik, yang ketiga, hadis Maimunah juga menjelaskan kelebihan salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga digandakan kelebihan 1000 kali salat di masjid lain. Ulama berbeza pandangan sudut kelebihan yang disebut, adakah ianya hanya untuk keluasan Masjid Madinah pada zaman Nabi sahaja atau selepas daripada itu. Jadi semasa hadis ni sebut tu, Masjid Nabi tidak sebesar masjid sekarang. Wah sekarang ni. Dah kemungkinan lah diperluas lagi. Kemungkinan. Jadi adakah apa yang disebut dalam hadis ini, kelebihan 1000 kali ganda ini, merujuk kepada lokasi, menyebut pada keluasan masjid zaman Nabi ataupun termasuk juga keluasan masjid sekarang ini, ataupun bila-bila masa? Itu ulama khilaf. Persoalan ini timbul kerana saiz asal Masjid Nabi tidak seluas sekarang, dan yang ada sekarang telah melalui proses penambahan yang banyak, sudah berlaku beberapa kali. Baik, khilaf juga berlaku berkenaan maksud Masjid Kaabah. Adakah ianya merangkumi seluruh Masjid Haram atau hanya kawasan sekitar Kaabah sahaja? Itu khilaf juga. Tapi kukuh mana? Cuba kita tengoklah di situ bawah tak ada sebenarnya. Makkah lebih afdal daripada Madinah. Hadis dia sebenarnya perbincangan itu ada selepas ini lah. Makkah lebih afdal daripada Madinah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama kata Makkah ini dia lebih afdal daripada Madinah. Ini antara dalilnya. Walaupun di Masjid Madinah itu ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada makam Nabi. Di situ terdapat makam Sayyidina Abu Bakar. Di situ terdapat makam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tetapi dia tetap bukan kerana kubur itu. Kerana nilai yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut masjid, bukan kubur itu. Bukan kubur. Ulama kata kawasan kubur itu, dalam kubur kawasan itu tidak dianggap sebagai masjid. Sebab asalnya kubur itu bukan dalam masjid pun.
hiasannya rumah Rasulullah, bilik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Malik berpendapat Madinah lebih afdal daripada Mekah. Imam Malik kata tidak. Sebab dia ni dia duduk Madinah kan. Nah, Imam Daril Hijrah dipanggil. Dia ni. Tapi bukan kerana itu dia kata tu, bukan kerana dia tinggal di situ. Tapi bagi dia nampak lebih Madinah lagi lah. Lepas tu dia tengok bagaimana hadis ni dah seumpama hadis ni. Mungkin kita timbul persoalan begitulah. Dan dia lihat dari sudut lain. Salah satunya memang ada disebut juga kerana ada kubur Nabi itu, dia ada kelebihan juga. Keberkatan kubur Nabi itu. Dan yang paling besarnya kerana dari segi peranan mula-mula. Kalau kita perhatikan, betul, Masjid Haram ni lebih ni pandangan ulama, misalnya Imam Malik, dia kata Masjid Madinah lebih. Dia lihat dari sudut mana? Dari sudut operasi gerakan dakwah Nabi itu dia di Madinah. Dan sampai tak pernah Mekah jadi pusat negara Islam. Melihat dari sudut itu. Tu. Tapi jumhur kata tidak. Kok mana pun Mekah lebih tu. Lebih tu maknanya ni lah ulama kata lebih tu dari sudut akhirat. Dari sudut kepentingan banyak kelebihan dari sudut dunia, tu lebih di Madinah. Kalau kita pergi pun lebih tenang di Madinah. Keadaan tu, susunan dan sebagainya dari sudut tu, dari sudut. Sebab tu ulama kata lebih yang sebut dalam hadis dari sudut akhirat, pahala akhirat. Di dunia nampak lebih Madinah, susunan hotel pun lebih selesa, nampak lebih tersusun, masyarakat pun lain, tak sama. Itu dari sudut dunia ya mungkin. Tapi ulama kata dari sudut akhirat dia lebih Mekah lagi. Dari sudut akhirat. Baik, yang kelima dari sudut sanad ada perbezaan antara riwayat An-Nasa'i dengan riwayat Muslim. Sanad Imam Muslim menyebutkan Ibrahim daripada Ibnu Abbas daripada Maimunah, manakala dalam sanad An-Nasa'i Ibrahim daripada Maimunah tanpa melalui Ibnu Abbas. Ramai kalangan ulama yang berpendapat sanad An-Nasa'i adalah betul. Berkait dengan masalah ini, Imam An-Nawawi berkata hadis ini adalah antara hadis yang dikritik oleh ulama dalam Sahih Muslim. Jadi kalau kita perhatikan hadis ni, kalau tengok dari sudut sanad dalam riwayat Nasa'i ni lain, dalam riwayat Muslim lain, tidak sama. Kalau kita perhati dalam riwayat Muslim ni yang kita baca hadis 690 ini, hadis 691 ni kalau kita tengok daripada Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, dia menyebutkan bahawa Maimunah isteri Nabi SAW telah berkata. Dia sebut gitu. Baik, tapi dalam riwayat Muslim, menyebutkan Ibrahim tidak ambil direct daripada Maimunah. Imam Muslim menyebutkan Ibrahim daripada Ibnu Abbas daripada Maimunah. Manakala dalam sanad Nasi Ibrahim terus kepada Maimunah tanpa melalui Ibnu Abbas. Maknanya dalam sanad kita baca ni, dalam Nasa'i ni dia tidak ada daripada Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas terus kepada Maimunah. Tapi dalam riwayat Sahih Muslim, antara Abdullah bin Ibrahim ni, dia di sebelah tu dia ada Maimunah, dia ada Maimunah. Itu dia ada Ibnu Abbas, itu beza dia. Tapi ulama menyebutkan bahawa yang sahih adalah ni sanad Nasa'i. Sebab itulah Imam Nawawi, salah seorang pensyarah utama kitab Muslim, dia kata hadis ini, hadis ni lah ada sebut Ibnu Abbas, celah tu antara Ibrahim dengan Maimunah tu ada Ibnu Abbas, itu kira-kiranya tidak sahih lah. Dan itulah kata Imam Nawawi sebab dikritik hadis ini dalam Sahih Muslim. Begitu. Kritikan itu dari sudut sanad, bukan dari sudut keabsahan matan, itu dari sudut sanad. Begitulah. Baik. Seterusnya kita pergi pada bab yang kelima. Salat di dalam Kaabah. As-salah fil Kaabah. Salat di dalam Kaabah. Hadis yang ke-692. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Salim an Abih qala
dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait huwa wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talhah fa'aghlaqu alaihim. Falamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awwala man walaja falaqitu Bilalan fasa'altuh hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am shalla bainal amudain al-yamanain shalla bainal amudain al-yamaniyain. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Salim ambil daripada ayah dia tu maksudnya Abdullah bin Umar lah. Sebab Salim ni anak Ibnu Umar. Salim ni anak Ibnu Umar. Salim ni dia ada beberapa hadis dia riwayat daripada ayah dia. Baik, kata beliau, kata siapa? Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah, Usamah bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talhah telah masuk ke dalam Baitullah, lalu mereka menutup pintu. Ini riwayat daripada Ibnu Umar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya, maka akulah orang yang pertama masuk, kata Ibnu Umar. Selepas daripada itu aku bertemu Bilal, lantas aku bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di dalamnya, yakni di dalam Kaabah? Beliau menjawab, ya, beliau salat di antara dua tiang Yamani. Baik, sebelum kita pergi pada perbincangan dan pedoman hadis secara umumnya, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salat di dalam Kaabah. Itulah sesuai dengan tajuk yang kita bincang ni. Tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i ni, as-salah fil Ka'bah, salat di dalam Kaabah. Jadi ini antara hadis. Dan hadis ni kalau kita tengok di bawah selepas ni lah, semua ulama terima hadis ni. Baik. Cumanya jadi maknanya kalau kita perhati pada hadis ni sahaja, maknanya Ibnu Umar tu berada di luar ketika Rasulullah salat itu. Jadi bila Rasulullah, Bilal, Usamah bin Zaid dan juga Uthman bin Talhah masuk, maka Rasulullah tutup pintu. Selepas ni kita akan bincanglah kenapa Rasulullah tutup pintu, sedangkan sahabat ramai di luar tu. Sebab mengikut setengah ulama, hadis ni berlaku pada Fatih Mekah, hujung tahun ke-7. Bila Nabi berjaya takluk Mekah tu, ramai sahabat tentera Islam. Kenapa dia tutup pintu? Baik, tak apalah. Itu kita bincang selepas ini. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis bab adalah muttafaq alaih. Dan ianya menyebutkan hukum harus salat dalam Kaabah. Harus salat. Khilaf tu kita bincang selepas ini. Yang kedua, hadis bab menyabitkan bahawa Nabi SAW ada melakukan salat dalam Kaabah. Yang ketiga, mengikut Hafiz Ibnu Hajar, berdasarkan beberapa riwayat, menunjukkan peristiwa ini berlaku pada hari Fathi Makkah. Kalau mengikut Hafiz Ibnu Hajar, pensyarah kepada Sahih Muslim, dia kata hadis ni sebenarnya berlaku, ataupun kita sebut asbab wurud lah. Kalau Quran dia panggil asbab nuzul. Hadis ni sebut asbab wurud. Hadis ni sebenarnya berlaku pada Fathi Makkah, ketika Nabi menakluki Makkah itu. Baik. Yang keempat, keharusan berhujjah dengan hadis ahad. Ini hadis ahad ni termasuk hadis ahad. Hadis ahad ni kena bincang dalam usul hadis lah. Di hadis ahad ni pun sahih. Hadis ahad ni, di hadis ni dia bagi tiga. Sebab hadis ahad ni ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang baik. Kena tengoklah. Mana hadis ahad ni maknanya diriwayatkan oleh seorang. Dia ada perincian dia lagi lah. Begitu, mana boleh. Misalnya kalau seorang itu cerita kepada kita lah, kata telah nampak anak bulan untuk menunjukkan satu Syawal ataupun untuk menunjukkan satu Ramadan, boleh ke tak kita terima? Boleh. Syaratnya orang itu kena orang thiqah, seorang yang diterima baik, seorang yang diterima percakapan dia. Kalau dalam riwayat seorang itu riwayat tu, maka dia ni orang thiqah, dia perakui sebagai orang yang muktabar, dia tu tidak ghairu muktabar, maka dia tak diterima. Cuma kedudukan dia tahap mana, dia ada perbincangan dia. Dia ada perbincangannya. Sebab tu perlu kita belajar usul hadis tu. Rasanya Ustaz Hani 2 kali dah kata dah, sekali usul hadis di Masjid Lunan.
Tak habis lagi kali kedua. Kali pertama habis dah. Kali kedua apa? 2 kali dah habis. Nampak kena buat kali ketiga. Sebab ada lagi yang tak sempat nak ikut. Bagus. Kau dia boleh nampak, dia boleh faham lah. Sebab kalau kita nak sebut panjang juga tu. Tapi gitulah ringkasnya. Baik. Sebenarnya berkenaan hadiah hak ni banyak dalam internet. Mesti tengok banyak dalam bahasa Melayu. Boleh tengok situlah. Mana nak berhujah, misalnya tadilah kita kata, sedangkan nak menyabitkan anak bulan Ramadan itu berkait dengan syariat yang nyata tu, jelas tu. Nak menyabitkan puasa tu dan nak menyabitkan Idul Fitri. Walaupun kalau seorang menceritakan kepada kita bila kita yakin dan dia tu terkenal sebagai orang yang boleh dipercayai, mana sudah boleh buat hujah. Sudah boleh dah sebenarnya. Yang kelima, minat sahabat yang begitu tinggi kepada maklumat. Ni Ibnu Umar tanya, Rasulullah semaya ke tidak? Maknanya Ibnu Umar ni sebagai wakil lah kita kata kepada sahabat. Sebab dalam setengah riwayat ada juga sahabat lain tanya, bukan Ibnu Umar saja. Mana nak tanya? Oleh kerana Nabi tutup. Jadi dalam tu apa yang Nabi buat? Jadi dia tanya penting apa dia? Salat lah. Ada ke tidak Nabi buat? Ini menunjukkan minat sahabat nak tahu tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keenam, kelebihan Ibnu Umar. Beliau mempunyai kesungguhan mengetahui dan mengikuti apa sahaja amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mempunyai kesungguhan untuk mengetahui, tertinggal untuk mengetahui dan mengikuti apa sahaja amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita kena ingatlah, bila kita sebut Ibnu Umar ni, dia ni salah seorang sahabat Nabi yang sangat kuat mengikut sunnah Rasulullah. Sehingga kalau sunnah-sunnah kecil yang boleh jadi setengah orang itu tidak pandang sebagai besar, dia akan buat juga. Asal kejelas Nabi buat. Dia ni antara sahabat yang terkenal sebagai orang yang sangat kuat, sangat tinggi keinginan untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sehingga sunnah tidak disyariatkan, dia buat juga bila dia tahu. Tu kan. Baik. Yang ketujuh, orang yang utama dari kalangan sahabat, ada ketika-ketika tertentu mereka tidak bersama Nabi SAW dalam isu-isu penting. Bahkan kelebihan ini kadang-kadang diperolehi oleh sahabat yang lain yang lebih rendah kedudukan berbanding mereka. Sebab kalau kita tengok Bilal ni, tidak dianggap sebagai sahabat yang tinggi sangat, yang musaqaf, yang cendekiawan. Tidak dia ni, Bilal ni, walaupun kelebihannya banyak, dijamin masuk syurga. Masa dia hidup lagi Nabi sebut, dia dalam syurga, aku bunyi tapak kaki dia, kan, seperti yang kita maklum. Tapi dia ni bukan sahabat yang menjadi rujukan, kan. Maka setengah kata dia ni tak tahu membaca dan menulis pun. Jadi kelebihan ni Allah bui kepada seorang. Ni hibatullah, kurnian Allah. Cuba tengok di sini. Tak ada pun Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar dan lain. Sayyidina Ali pun tak ada. Cik hati benar Syiah tu. Tapi kita ahli sunnah tak kecil hati. Tak apa. Sebab memang begitu. Yang ke-8, Imam Al-Bukhari beristidlal dengan hadis ini bahawa tidak wajib salat di maqam Ibrahim dan keharusan salat di antara dua dinding ketika salat bersendirian. Mana bila kita pergi masuk Mekah itu tidak wajib. Sebab ada yang kata wajibnya ada, tapi pendapat itu agak terpinggir lah. Agak terpinggir. Baik. Tapi bagi Imam Bukhari ni jelas dalil. Tengok Nabi masuk sembahyang, Nabi tidak salat situ. Padahal Nabi ni sebenarnya hadis ni ini permulaan bila Nabi masuk, Nabi tidak sembahyang salat tahiyatul masjid. Nabi salat dalam Kaabah itu. Bahkan setengah ulama kata memang Nabi tidak tawaf pun. Kita akan bincang selepas. Bagaimana kedudukan tahiyatul masjid di Masjid Haram itu? Bagaimana? Sebab ramai juga yang pergi, dia tidak salat pun sebab dia kata tawaf. Tak apalah, kita tengoklah bagaimana khilaf ulama berlaku di situ. Kalau kita tengok hadis ini, Nabi masuk salat. Salat apa tu? Tahiyatul masjid kata macam mana? Tidak sebut Nabi tawaf. Tapi ada dalam riwayat lain, setengah ulama kata ada sebut Nabi tawaf. Selepas tu baru Nabi masuk ke dalam Kaabah itu. Tak apalah, cuba tengok yang ke-9. Perkara kita bincang selepas ini. Jadi Imam Bukhari beristidlal dengan hadis ini bahawa tidak wajib salat di maqam Ibrahim dan keharusan salat di antara bukan dua dinding tersilat, dua tiang ketika salat bersendirian. Bukan dinding tu, bagi macam mana boleh silat tu? Tiang ya. Ubah ketika salat bersendirian. Dia maksudnya begini. Sebab dia contoh kita kata bila ada tiang, maknanya salat tidak ada sutrah lah. Tidak ada sutrah. Maknanya Nabi ni dia bukan salat dalam keadaan
tiang berada di hadapan, tapi kedua-dua tiang Yamani itu berada di kiri dan kanan dia. Maknanya tidak ada sutra. Umumnya begitu maksud yang disebut oleh Imam Bukhari, walaupun perkara ini ada diperjelaskan oleh ulama. Selepas ni kita akan sebut. Baik. Sebab itulah kita kena faham lah. Sebab tu perlu juga kita tahu perkara ni. Misalnya bila kita salat, misalnya kita salat di ruangan ni, mana kita ambil di sah yang ketiga, tidak ada tiang, dinding pun jauh, boleh ke tidak? Sebelum kita baca saya sebutlah, mana ramai ulama kata boleh jika kita yakin itu bukan laluan. Itu bukan laluan. Tapi kalau tempat ni mungkin tempat kita kata bahagian sound system tu tak mungkin laluan itu. Itu tak boleh. Sebab Nabi salat dalam Kaabah ni bukan tempat laluan itu. Sebab asalnya dia tidak boleh. Maknanya bila kita nak salat di masjid ni, kita kena cari tempat yang sesuai supaya tidak terganggu. Misalnya tiang ke sebagai sutra ataupun dinding, ataupun yang tidak ada tiang, dinding pun jauh tetapi bukan laluan. Itu boleh. Kalau buat juga memang ulama kata sah. Setengah ulama kata berdosa, setengah kata makruh. Macam-macam lah pandangan ulama itu. Baik. Yang kesembilan, tindakan Nabi SAW salat di antara dua tiang. Itu betul. Tadi dinding itu tersilap tu. Jadi tindakan Nabi SAW salat di antara dua tiang dalam Kaabah difaham sebagai harus salat tanpa ada sutra jika tidak dibimbangi akan ada orang yang melalui di hadapan ketika salat. Jika kita yakin begitu. Cuma sebaik-baiknya ulama kata letaklah apa saja sebagai peringatan. Kita letak handset pun tak apa, mana orang lalu, mana dia kalau dari kita fikir dia kata sejengkal. Sutra tu mana sejengkal daripada tempat sujud. Itu kadar dia. Jadi antara kita kata objek dengan tempat kaki kita, itulah ruang yang dilarang melintas. Itu sebenarnya. Jadi sutra tu selepas tu lah, selepas daripada tempat kita sujud. Jangan jauh sangat, menyusahkan orang. Kalau tempat-tempat tu boleh menyusahkan orang yang nak lalu. Dan perkara ini telah kita bincang di awal dulu bahawa kalau sebaik-baik jangan kita lalu di hadapan orang yang salat. Sebab pandangan mata manusia ni walaupun diletak sutra, tapi pandangan mata dia tu luas juga. Dia boleh terganggu. Tujuannya apa? Untuk tidak mengganggu fokus musalli itu. Itu tujuannya. Yang ke-10, para ulama berpendapat tahiyat masjid, tahiyatul masjid maksudnya tahiyat masjid bagi Masjid Haram adalah tawaf tanpa perlu masuk ke dalam Kaabah. Hak ni umum ulama sebut begitu. Jadi bila kita pergi ke Masjid Haram, boleh katakan ini jumhur lah. Kalau ditanya mana lebih baik dengan kita tahiyatul masjid kemudian sebab tawaf, tawaf dulu. Bila kita tawaf tak perlu dah. Kukuk mana pada khilaf, selepas ni kita bincang lah khilaf. Tapi secara umumnya begitu. Baik, para ulama berpendapat tahiyatul masjid bagi Masjid Haram adalah tawaf tanpa perlu masuk ke dalam Kaabah. Jadi tindakan Nabi SAW apabila datang ke Masjid Haram kemudian menambat untanya di sisi Kaabah, kemudian masuk ke dalamnya dan salat 2 rakaat tertinggal dan salat 2 rakaat. Difaham sama ada Kaabah adalah dianggap masjid yang berasingan atau salat itu sebagai tahiyat yang umum. Jadi setengah-setengah ulama dia kata kita nak kata macam mana tu? Nak kata macam mana tu? Ni bagi ulama yang berpegang dengan kemah lah. Kata tahiyatul masjid untuk Masjid Haram ni tawaf. Tiba-tiba Nabi pergi salat 2 rakaat tanpa tawaf. Jadi nak kira macam mana tu tahiyat itu? Ini bagi ulama yang kira-kiranya kita kata kemah-kemih lah, dia pergi kata memang tawaf tu, tak boleh tahiyat. Jadi dia nak hukum lagu mana? Tu semaya Nabi 2 rakaat dalam Kaabah tu. Nak kira macam mana? Mereka takwil lah. Tu setengah ulama kata jauh molek takwil tu. Dia kata seolah-olah tu ruangan Kaabah masjid lain, bukan dia anggap Masjid Haram. Waktu ulama kata paruk tu. Saya sebut ni oleh kerana ada kitab kita sebut. Tapi jumhur tak pernah kata gitu. Nak anggap wahana memang dia Masjid Haram Kaabah tu. Tapi ada yang berpendapat gitu. Tak apalah. Sebab tu pendapat ini terpencil. Ada setengah kata lagi dia kata tu bukan salat tahiyatul masjid, salat mutlak, salat umum pulaknya. Sebab apa tu? Sebab itulah. Tapi kalau kita ambil pandangan ulama yang kata boleh kita tahiyatul masjid dan boleh tawaf pun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dari sudut itu. Jadi masalahnya bagi yang kata kena tawaf, tak ada tahiyatul masjid untuk Masjid Haram. Tu dia nak hukum lagi. Sebab hari ni saya. Sebab tu terpaksa kata
ruangnya dalam Kaabah tu bukan Masjid Haram. Apa agak tu? Nah, ataupun dia kata tak, solat tu bukan tahiyat masjid, solat umum, solat mutlak gitu ya. Tu. Tak apalah, cuba kita tengok lagi. Namun ramai juga di kalangan ulama yang mengatakan tahiyat bagi Masjid Haram adalah solat dua rakaat juga seperti masjid-masjid lain. Ramai juga ulama kata begitu. Khilaf lah. Baik, tindakan Nabi SAW memulakan dengan tawaf ketika masuk ke dalam Masjid Haram pada Haji Wida itu. Sebab bila Nabi masuk dalam Masjid Haram, yang mula-mula Nabi buat adalah tawaf, bukan salat. Jadi perbuatan Nabi itu tidak menafikan adanya salat tahiyat berkenaan. Ini bagi ulama yang mengatakan tetap ada salat tahiyatul masjid untuk Masjid Haram. Dia kata Nabi buat itu tidak menjadi yang menafikan kepada adanya salat tahiyatul masjid untuk Masjid Haram. Ini adalah kerana alasan dia kerana selepas tawaf baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi ada riwayat sebut sebenarnya. Ada riwayat sebut ketika Nabi masuk ke Masjid Haram ketika Haji Wida itu untuk tawaf tu, selepas dia balik daripada melontar Mina kan, untuk tawaf tu kan, sebelum tahallul itu. Nah, Nabi selepas tawaf Nabi salat 2 rakaat. Tu. Itulah khilaf tu, semua kata tu salat tu di maqam Ibrahim tu lain. Kayak seperti kita kan, kita salat 2 rakaat. Tu tidak kira tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni sebelum buat yang lain. Setengah ulama kata tak, sebab dia tak duduk tu. Dia kira gitu. Bila dia tawaf, dia tak duduk. Jadi mana dia semai 2 rakaat tahiyatul masjid lah tu. Hak Nabi lari semai tahiyatul masjid, kalau duduk dulu tadi. Pulaknya. Sebab tu kata khilaf. Gitulah bagi khilaf. Lepas tu, nak orang mana? Kita baca berhabis dulu lah. Tengok. Dalam isu ini ulama menyimpulkan bahawa salat tahiyat ada untuk orang yang memasuki Masjid Haram. Ramai jumhur ulama kata begitu. Ianya diberi pilihan sama ada melakukan tahiyat saja atau kedua-duanya sekali, atau salah satu daripada kedua-duanya, boleh semuanya. Walau bagaimanapun ada ulama yang berpendapat tawaf lebih utama berbanding salat tahiyat. Hak ni ramai pendapat ni. Dia kata kalau kita nak bagi pilihan lah, tawaf tu lebih utama. Dan itulah ciri khusus yang ada pada Masjid Haram. Tidak ada pada Masjid Madinah, tidak ada pada Masjid Quba, tidak ada pada Masjid Al-Aqsa. Itu ramai juga ulama kata begitu. Dah kita duduk Malaysia jauh ni, kita buat semua tak apa. Berbanyakkan salat tak apa tu, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita pergi pendapat kata tawaf aja, tak payah buat lah. Tak adalah kelebihan untuk kita tawaf lah. Lepas tu kita nak salat, lepas tu semua ulama kata boleh. Selepas tawaf kita pun nak salat semuanya. Kita nak salat saja di masjid, tak ada masalah tu. Isu sini nak menyabitkan nama salat itu. Yang ke-11, melihat kepada hadis bab, ada ulama mengkiaskan adalah termasuk dalam syariat, iaitu sunat menutup pintu mana-mana masjid pada bukan waktu salat. Sampai begitu sekali, nak tutup pintu masjid ni boleh ke tidak? Mana dalil dia? Ni antara dalil dia. Tapi dia kata syaratnya bukan pada waktu tutup, dia bukan kunci ke mahming. Apa nak masuk tali bukan makna tutup, bukan kunci kan. Tetapi bukan pada waktu salat lah. Itu maksudnya. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya telah membuat bab khusus berkenaan hadis ini. Bab pintu-pintu dan menutup pintu Kaabah dan pintu masjid-masjid. Maknanya kalau tutup pintu masjid itu, ramai ulama kata lebih afdal di luar waktu salat. Bila makmum sudah balik semuanya, tutup. Lebih baik. Di bawah ni kita ada sebut antara pandangan ulama kenapa pintu masjid ni lebih baik ditutup. Ada bila di luar waktu salat lah. Bila tidak ada dia punya jemaah tu, sepah ni ada ulama yang berpandangan dan dia sebutlah alasan dia tu kenapa. Yang ke-12, tindakan Nabi SAW menutup pintu Kaabah pada asalnya adalah dengan maksud mengelakkan orang ramai bersesak-sesak untuk masuk sama dalam Kaabah pada ketika itu. Dan ini adalah pandangan Imam An-Nawawi. Kenapa Nabi menutup pintu Kaabah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bagi Imam Nawawi, Nabi tutup tu sebab apa? Sebab waktu tu ramai sahabat di luar. Kalau masuk semua jadi bersesak-sesak lah, perlu nak elak daripada itu lah. Sedangkan kita maklum bahawa sahabat Nabi memang boleh masuk Kaabah biasa ya.
Dibenarkan oleh penjaga sebab dia ada penjaga tepi tu Kaabah tu. Boleh masuk. Cuma sekarang ni tak boleh. Ramai semua nak masuk kan. Dia tidak benar. Kecuali pembesar-pembesar dia benar masuk. Ataupun orang-orang yang kenamaan. Kalau kita minta dia tak bagi. Tak bagi. Baik. Itu kata Imam Nawawi. Selain maksud itu, ianya difahami oleh ulama sebagai menjaga kebersihan masjid. Dan ianya selaras dengan arahan Nabi sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis. Ibnu Battal misalnya menyebutkan dibuat pintu masjid adalah untuk menjaga kebersihan masjid daripada sesuatu yang mengotorinya. Itu tersilap spelling. Apa yang disebut oleh Ibnu Battal ada sandarannya. Berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar dibina masjid-masjid dalam rumah dan hendaklah dijaga kebersihan dan diwangikan. Jangan bau busuk masjid ni. Riwayat penyusun kitab-kitab sunan kecuali Imam Nasai. Mana riwayat ini diriwayatkan oleh penyusun kitab-kitab sunan kecuali Imam Nasai. Mana dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam Tirmizi ada, Ibnu Majah, Abu Daud semua ada. Dalam Muslim saja tidak ada hadis riwayat Aisyah. Sebab tu sahabat Nabi boleh katakan dia ada masjid di rumah, Masjidul Bait, ya. Nasai yang tidak ada, Nasai yang tidak ada. Mana ni? Kecuali Imam Nasai. Jadi maknanya hadis ni disebut oleh semua penyusun kecuali Imam Nasai tak sebut. Itu maksud dia. Sebab kalau kita tengok dalam Nasai ni memang tak ada pun riwayat ni, riwayat daripada Aisyah ni. Tapi jadi maknanya dalam riwayat itu, riwayat Aisyah tu, jadi walaupun Nabi tidak sebut tentang Masjid Madinah, Masjidul Bait, arahan supaya masjid di rumah Sayyidina Bakar ada masjid dia. Bahkan kalau kita tengok di Mekah pun sudah ada dah Sayyidina Bakar masjid. Dia panggil masjid peribadi dia di tepi rumah dia. Dia ada satu isu berkait dengan masjid itu. Jadi perempuan dan juga lelaki Mekah ni pergi dengan Sayyidina Bakar baca Quran di masjid dia. Kecil masjid dia, muat untuk keluarga dia. Akhir sekali pembesar Quraisy pergi jumpa Abu Talib, minta supaya Sayyidina Bakar jangan buat masjid di luar rumah. Kalau nak buat dalam rumah supaya tidak dilihat oleh masyarakat. Kukuk masyarakat terpengaruh. Pengaruh apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran Sayyidina Bakar di Masjidul Bait dia tu di tepi, bukan dalam rumah dia buat di tepi rumah dia. Jadi ramai pula perempuan Quraisy, lelaki-lelaki pergi dengar Sayyidina Bakar baca Quran. Marahlah pembesar Quraisy. Itu ada disebut dalam kitab-kitab sejarah. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam ni mana riwayat daripada penyusun kitab-kitab sunan kecuali Imam Nasai. Jadi Imam Nasai tidak sebut riwayat ni. Riwayat Aisyah ni Imam Nasai tidak sebut. Jadi daripada riwayat ni ulama kiaslah. Sebab Nabi tekankan dua, nazafah dan juga tatayyub, yakni wangikan masjid. Wangikan masjid. Sebab itulah molek sebenarnya masjid ni kita letak jenis apa? Jenis air wangi automatik tu dia suggest sekali kita itu molek sebenarnya. Sesuai dengan kehendak Nabi SAW. Kalau tidak dia bau sebab kapet ni kadang-kadang dia bau kalau tidak jaga. Orang panggil dia hapuk dia tu. Kalau panggil hapuk tu. Pertama musim-musim tengkujuh tu. Mari naik kaki basah dalam mai gitu dia bau lah, kena jaga. Itu termasuk dalam sunnah dalam penjagaan masjid. Tapi kalau siapa bau musuh terganggu tu boleh jadi lebih berat daripada makruh agaknya. Kena jagalah. Baik. Yang ke-13, pandangan ulama berkenaan hukum salat dalam Kaabah itu. Ini antaranya. Ini saya ambil ni ringkasan. Dia sebenarnya panjang lagi sebab kita tengok setengah-setengah yang disebut itu dia boleh tadakhul. Pendapat ni kita boleh masuk ke dalam pendapat ni, maka saya susun 4 sajalah. Cuba kita tengok. Pandangan ulama berkenaan hukum salat dalam Kaabah ni sebagai maklumat kita lah. Yang pertama harus salat. Sama ada salat fardu atau salat sunat. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan jumhur ulama. Kenyataan ini dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Maknanya boleh. Boleh ni boleh secara mutlak. Secara mutlak. Fardu ke ataupun sunat. Ini juga adalah pandangan Ibnu Abdul Bar. Dia berkata gitu juga. Yang kedua, kata Imam At-Tirmizi, kebanyakan ahli ilmu menganggap tiada apa-apa masalah salat di dalam ruangan Kaabah. Imam Malik bin Anas berkata, tidak mengapa salat sunat dalam Kaabah. Beliau tidak menyukai salat fardu. Imam Malik kata kalau salat fardu ni karih tu mana saya anggap makruh, saya tak sukalah. Tu. Namun ada dari kalangan tokoh-tokoh dalam mazhab Malik yang mengharuskan secara mutlak.
Supaya pendapat pertama tadi juga. Mana dalam mazhab dia sendiri pun khilaf juga. Mana awak macam mana? Enggak fiqh, dia sifat dia gitu. Yang ketiga, Ibnu Battal mengatakan harus jika ianya disertai dengan tawaf wajib. Tawaf wajib ni maksudnya tawaf menjadi rukun dalam umrah dan haji tu. Kayak kita masuk masjid, kayak tawaf tu dia bukan panggil tawaf wajib. Ataupun tawaf wajib lain lagi lah. Misalnya kita kata kudum misalnya. Nah, tu. Wida misalnya. Tu adalah khilaf tu, tapi kalau tempat kita dia pakai wajib tu. Tak apalah kita pakai itu. Kalau ada hak tu baru boleh salat dalam Kaabah itu. Ini mengikut Ibnu Battal. Maknanya bukan mutlak lah boleh itu. Bukan mutlak. Dan yang keempat, tidak boleh secara mutlak sama ada salat wajib atau sunat. Ini adalah nukilan qadiyat. Qadiyat nukil ke pendapat ni. Ibnu Arabi menukilkan ini juga. Ibnu Arabi menukilkan ini juga adalah salah satu pendapat Malik. Tadi pendapat Malik lain. Tapi tak ada bunyi pula ada qadim, ada pendapat kau qadim, kau jadi. Tapi gitulah sebenarnya. Hakikat kalau kita baca kitab kita jumpalah. Banyak benar kita jumpa dalam Nasai ni kita meja. Sahabat dia kadang-kadang kata gini. Tiba-tiba ada juga dia kata gini bercanggah. Sebab itulah kadang-kadang hukum ni dia ialah berdasar pada maklumat kan. Dulu mungkin dia tak tahu ataupun dia tengok ni pendapat lebih kuat maka dia tukar pendapat dia. Itu dari segi fiqh. Memang boleh berlaku begitu. Baik. Jadi Ibnu Arabi menukilkan ini juga adalah salah satu pendapat, sepatut ada tanda itu tu. Ibnu Arabi menukilkan ini juga adalah salah satu pendapat Malik, dan ada yang berkata ini adalah pendapat ashab dia, bukan pendapat dia. Ashab ni tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Saya guna istilah, saya tidak terjemah tu. Ashab ni mana tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Itu maksudnya. Ini juga adalah pendapat kalangan ulama Az-Zahiriyah. Bagi mereka, bagi ulama Zahiriyah, mengharuh ke solat dalam Kaabah akan bercanggah dengan arahan menghadap kiblat ketika solat. Jadi bila semaya dalam Kaabah, mana kiblatnya? Dia semaya dalam kiblat. Tu dia ulama Zahiri, dia kata gitu. Talih dia kata. Bagi dia hak Nabi buat tu sebab gini, kita akan bincang depan. Sebab ada hadis kata Nabi tak semaya dalam Kaabah. Setengah ulama kata hadis tu sama banyak. Hak kata semaya kan ada. Cuma ulama tarjih. Kita tengok selepas ni lah. Sebab tu kita jangan dikata ke ulama Zahiri. Padahal menyanggih hadis. Dia tahu. Ulama bincang. Ulama Daud Az-Zahiri ni setara mana ilmunya. Mujtahid. Bukan kelas kita dia ni. Hebat semua. Sebab tu orang, kalau tidak tahu lah orang masuk pendapat dia. Kalau kita kata orang buat tak erti gitu ya. Tapi bila Syekh Daud Az-Zahiri kata orang masuk oleh kitab, maknanya dia ni bukan cale-cale orang. Sebab tu ulama kata jangan pandang rendah pendapat dia. Banyak pendapat dia orang terima. Dan dia ni memang diiktiraf sebagai mujtahid. Bukan main-main. Mudah dia kata. Lepas tu kiblat mana kalau mayat dah dia? Kiblat mana? Tak ada. Jadi makna dia ni antara yang pegang Nabi tak semaya. Sebab banyak juga hadis kata Nabi tak semaya. Lepas ni kita akan tengok beberapa contoh lah. Baik. Yang ke-14. Berkenaan Nabi salat dalam Kaabah, ada riwayat yang menyabitkan Nabi salat dan ada riwayat yang menafikan salat. Ni. Dalam Sahih Bukhari dan yang lain menyebutkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Kaabah. Beliau bertakbir pada setiap sudut dan beliau tidak salat. Dalam riwayat Muslim menyebutkan beliau berdoa dan tidak salat. Lebih ringkas lagi dari riwayat Muslim sebut Nabi berdoa, tidak salat dalam Kaabah. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan Ibnu Abbas telah mengambil riwayat daripada Usamah bin Zaid secara akhbarani. Akhbarani ni maknanya begini. Ibnu Abbas dia ambil daripada Usamah ni, dia guna istilah qala akhbarani Usamah. Maknanya hadis tu kuatlah. Mana dia sebut akhbarani. Usamah menyebutkan, kalau mengikut Imam Bukhari, akhbarani dengan hadatsani sama saja taraf dia. Usamah menyebutkan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki al-bait. Al-bait di mana al-Kaabah maksudnya. Kaabah. Maka beliau berdoa pada setiap sudut, 4 penjuru tu. Penjuru tu kan Kaabah tak ada 4 penjuru. Nabi berdoa. Beliau tidak salat sehinggalah keluar daripada al-bait. Barulah beliau salat dengan menghadap ke arah al-bait. Ada silap spelling tu bagi sedikit. Jadi makna kalau dalam riwayat Usamah ni mengikut Ibn Abbas riwayat secara akhbarani tu, maknanya hadis ni memang tinggi lah.
Dia kata, Usamah ada tu dalam tu. Dia kata Nabi doa saja. Bila Nabi keluar, buka pintu keluar, baru dia semaya ngadap ke kiblat. Tak apalah. Sahih ni hadis ni. Baik. Kalau mudah, sebab kalau setengah ulama kata, nak ayat boleh lah tu. Tak maya pun boleh. Sebab Nabi bukan sekali masuk dalam Kaabah. Tu mudah. Relax, sesal tu. Tak ada apa-apa. Masalahnya sekarang ni, ulama bincang. Sebab apa? Sebab riwayat ni mari daripada orang yang sama. Tak apalah, cuba kita tengok di sini. Para ulama menyebutkan beramal dengan hadis yang menyabitkan salat lebih diutamakan. Ibn Battal mengatakan kalau diandaikan riwayatnya sama banyak sekalipun, tetap diutamakan hadis yang menyabitkan Nabi salat. Kalau sama pun, lebih waktu lagi. Riwayat sahabat yang meriwayatkan Nabi salat dalam Kaabah bukan hanya Bilal, tapi ramai lagi sahabat lain selain beliau. Misalnya Usamah, Umar bin Al-Khattab, Jabir, Syaibah bin Uthman dan Uthman bin Talha. Ibnu Abdul Bar menyebutkan riwayat yang menyabitkan lebih aula daripada riwayat yang menafikan. Tidak ada pula yang menafikan riwayat yang menyabitkan. Bahkan riwayat yang menyabitkan Nabi salat tidak ada mana-mana riwayat yang tidak ada mana-mana pihak yang menafikan riwayat itu. Tidak ada. Kalau diandaikan riwayat yang menyabitkan ada berlaku ziyadah sekalipun, maka ianya ziyadah makbulah. Ini istilah dia. Katakanlah, kita kata asalnya tidak ada. Berdasar pada riwayat tidak ada lah. Jadi kalau katalah kita andaikan riwayat yang menyabitkan Nabi salat itu ziyadah daripada sahabat, ziyadah tu boleh diterima ke tidak? Semua ulama terima dari segi usul hadis, ziyadah sahabat diterima. Mana sahabat dia tidak akan tambah kalau Nabi tak buat. Tak mungkin sahabat boleh reka cerita. Tak mungkin. Sebab tu dah kalau ziyadah tidak sahabat pun, kalau dia orang siqah diterima. Ziyadah siqah makbulah, enggak sahabat lebih pada siqah. Itu. Sebab itulah kukuh mana pun, cuba tengok Imam Nawawi kata, Imam Nawawi mengatakan ijma' ahlul hadis menerima riwayat Bilal yang menyabitkan. Bila menyabitkan, mana menyabitkan tentang Nabi salat dalam Kaabah lah. Pada riwayat beliau ada percaman ilmu dan mesti diterima. Kata Imam Nawawi pada riwayat Bilal yang menyebutkan Nabi salat ada percaman ilmu. Maknanya hadis yang kita terima Nabi tak salat itu mana satu maklumat juga. Tapi maklumat ni maklumat tambahan. Itu maksudnya. Maklumat tambahan dan mesti diterima. Dia kata gitu. Sebab dia ni antara yang mengatakan Nabi semaya. Tak apalah, aku ke mana pun hilang. Ya tak ya pun kita pergi kita semaya luar, aku tak boleh masuk. Tapi katakanlah kalau dia benar, kita semaya. Kita semaya tu kalau dia benar masuk tegang kita semaya sergayaklah ke mana pun. Lama dunia nak masuk you know. Begitulah. Kita ambil satu lagi yang terakhir, bab yang ke-6 ya, kelebihan Masjidil Aqsa dan kelebihan salat di dalamnya. Sebut sajalah Masjidil Aqsa, nak pergi tak boleh. Tapi hukum Nabi kita tahulah. Niat nak pergi tu mudah-mudahan Allah Taala bagi pahala kepada kita. Tinggi juga sebab kita baca tentang sejarah Masjidil Aqsa daripada sejarah, tak tahulah Masjidil Aqsa ni memang daripada dulu lagi. Sentiasa ada isu. Wallahu a'lam lah. Walaupun Syekh Ahmad Salabi dia ada Wak Huraya tu. Panjang juga dia bincang tu. Tu kita boleh bincang semula lah. Kenapa Masjid Aqsa ni sentiasa ada isu, adalah perkara-perkara yang sebab apa? Apa kaitan dia dengan umat Islam? Dia bincang tu. Baik, bab yang ke-6, Fadlul Masjidil Aqsa was salati fih. Bab kelebihan Masjidil Aqsa dan kelebihan salat di dalamnya. Hadis yang ke-693, wa bi qala akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Abu Mushir qala hadatsana Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Ibn Tailami an Abdullah ibn Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Sulaiman ibn Dawud sallallahu alaihi wasallam lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalathah. Sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmah fa'utiyah, wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di fa'utiyah, wa sa'ala Allah azza wa jalla hina faragha min bina'il masjid alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa as-salatu fihi an yukhrijahu min khati'atihi
kayaumi waladathu ummuh. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Sulaiman bin Daud sallallahu alaihi wasallam bila mana membina Baitul Maqdis, beliau telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara. Yang pertama, hukuman yang diputuskannya akan sentiasa bertepatan dengan kehendak Allah, ianya diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, dikurniakan kerajaan yang tidak akan layak pada orang lain sesudahnya, ianya diperkenankan oleh Allah. Dan yang ketiga, sebaik selesai membinanya, beliau memohon agar setiap orang yang pergi ke Masjid Aqsa adalah orang yang ikhlas untuk salat, tidak ada maksud lain, supaya dosa yang mereka lakukan akan diampunkan seolah-olah baru dilahirkan. Ini kelebihan pergi ke Masjidil Aqsa yang tidak ada pada masjid lain, yang diminta oleh Nabi Sulaiman ini. Jadi kena ingatlah, mengikut kebanyakan ulama, yang dimaksudkan Nabi Sulaiman membina Masjidil Aqsa ni sebagai asas dia. Tidaklah bangunan tinggi seperti sekarang ni, tidak. Asas dia. Ada ulama yang kata begitulah. Walaupun setengah kata bina lengkap sesuai dengan zaman itulah. Tapi setengah kata tidak. Itu asas. Yang lengkapnya selepas itu. Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim tu. Ada yang kata begitulah. Baik, tak apa, kita bincang dah sebenarnya. Baik, cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Mana kalau kita perhatikan hadis ini secara umumnya, mana Nabi Sulaiman ni sebaik saja dia bina, mana dia minta tu ketika dua yang mula-mula dia minta itu sebenarnya ketika dalam pembinaan. Bila selesai barulah ada permintaan yang ketiga. Zahirnya begitulah. Baik, tak apalah, kita tengok. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis bab, iaitu hadis Abdullah bin Amr adalah sahih dan ianya menyebutkan kelebihan Masjidil Aqsa dan kelebihan salat di dalamnya. Maksud Aqsa, sebelum tu kita bincanglah Masjid Aqsa. Aqsa tu apa maksud? Dari sudut bahasa Arab maknanya jauh. Aqsa tu maknanya jauh. Itu dari sudut bahasa. Ada ulama yang mengatakan ia dinamakan sedemikian kerana lokasinya yang jauh daripada kiblat yang kedua, iaitu Kaabah itu. Kerana kiblat pertamanya Masjid Aqsa lah. Baik. Ada juga yang kata maksud jauh adalah dari sudut zaman pembinaannya dengan Masjid Makkah. Namun pandangan kedua ini dikritik oleh ulama kerana jelas dalam hadis sebelum ini menyebutkan jaraknya tidak jauh, 40 tahun saja, dan itu tidak dianggap jarak yang jauh. Kena ingatlah perbincangan yang kata 40 tahun itu merujuk pada bina asas. Pembinaan asas dia. Hak kata kita kata Nabi Sulaiman bina Masjid Aqsa, lepas tu dengan Nabi Ibrahim, jauh 1000 tahun tu. Dia sebenarnya banyak sangat khilafat ni sebenarnya. Saya tidak bincang semualah. So kata malaikat, pada kata malaikat bina Masjid Aqsa. Tak apalah, kita terima ni. Kalau Sulaiman bina Masjid Aqsa, maknanya dia bina itu sebagai membina yang lengkap. Silap saya sebut, bina yang lengkap. Kerana yang kata bina kedua-duanya, ramai juga ulama kata sudah ada riwayat pun. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nak mula-mula bina. Ada yang kata begitu. Hak tu sebenarnya. Jadi kalau kita nak terima, kita bincang dah sebelum ni, kalau kita kata maksud Nabi kata jarak di antara Masjid Aqsa dengan Masjid Makkah ini, pembinaan dianya jarak 40 tahun, tak mungkinlah kita kata maksudnya yang bina Masjid Aqsa dalam konteks hadis tadi adalah Nabi Sulaiman, dan yang bina masjid kita kata Baitullah itu Nabi Ibrahim. Tak ke 40 tahun, sedangkan jarak di antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim ni 1000 tahun lebih. Kalau dalam internet cuba buka, sebab saya tak ingat, saya tidak tanda sini. Dia buat satu-satu daripada Nabi Sulaiman, setiap Nabi disebut. Dan ulama kata paling kurang jarak 1000 tahun antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim. Mana mungkin 40 tahun. Sebab tu ulama kata maksud 40 tahun tu mana asas dia Nabi Adam lah. Dan ada juga khilaf-khilaf lain banyak lagi. Tapi tak mungkin, kata Imam Syaukani kata tak mungkin Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim yang dimaksudkan dalam hadis tu kata 40 tahun. Sebab jarak 1000 tahun. Gitu maksudnya. Baik. Zamakhsyari ini tokoh bahasa ni. Dia memberikan pendapat beliau kerana pada waktu itu tidak ada lagi masjid yang lain. Banyak lagi pandangan yang diberikan oleh ulama dalam memperjelaskan maksud Aqsa. Jadi Aqsa tu memanglah maksud jauh. Jauh tu sebab apa? Nisbah pada waktu tu tidak ada masjid lain, itu saja. Sedangkan umat Islam sudah berada di kawasan yang jauh, yang sudah berada di banyak benua dah pada waktu itu.
Gitulah kata Zamakhsyari. Tapi kukup mana ini pandangan. Setengah-setengah tu pandangan tu berdasar kepada tidak ada dalil pun setengah-setengah tu. Baik, yang ketiga, Masjid Al-Aqsa mempunyai banyak nama, antaranya Ilya, Muqaddas, Maqdis, Qudus, Shallam, Salam, Salim, Arwi, Salim dan lain-lain. Banyak nama dia tu. Dalam tidak bahasa Arab pun ada banyak. Sehingga 20 lebih. Ini saya sebut sebahagian saja. Tak apalah. Jadi kena ingatlah kalau kita nak baca, kena baca Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Jangan baca Baitul Muqaddis, itu salah. Secara total salah. Sebab Muqaddis ini dia mesti merujuk pada Allah, bukan pada rumah tu. Baitul Muqaddas maknanya sebuah rumah yang disucikan, bukan dia yang menyucikan. Kalau kita kata Baitul Muqaddis, rumah yang menyucikan, sedangkan menyucikan itu Allah, bukan rumah tu. Dari sudut makna tu tak sesuai. Kalau Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, tu boleh lah. Maqdis maknanya rumah yang suci, bukan dia menyucikan, rumah yang suci. Baik, tu boleh. Ataupun kita kata Al-Quds ke, gitu ya. Sebut biar betul lah. Yang keempat, maksud kata-kata Nabi Sulaiman, hukuman yang diputuskannya akan sentiasa bertepatan dengan kehendak Allah. Apa maksudnya? Jadi maksud kata-kata Nabi Sulaiman ini adalah betul dalam ijtihad dan petah bercakap sehingga dapat membungkam lawan atau musuhnya. Ini adalah pandangan As-Sindi. Kalau ada itu spelling itu betul lah. Itu kata Sindi. Sindi ini dia Syekh As-Sindi ini dia salah seorang yang syarah Nasa'i lah. Dia kata makna Nabi Sulaiman itu dia minta supaya dia diberi kepetahan untuk bercakap sehingga dia boleh membungkamkan apa ni kita kata bila dia boleh mematikan hujah lawan dia ataupun musuh dia dan sebagainya. Itu dia nak kepetahan itu. Penting itu untuk menjadi ketua orang yang petah bercakap tu. Kadang-kadang nak sebut lain, dalam kepala lain, nak sebut tu tak sama dengan apa kalau masalah besar tu. Orang tak benar tu bercakap di mikrofon tu buat kenyataan press conference ke, dia sebut tu jadi lain maksudnya. Ada juga setengah orang gitu. Itulah bahaya pemimpin ni. Akhir sekali dia tidak benar, dia bercakap selepas pada tu. Orang lain pada timbalan dia lah pula. Mai salah macam kecik ni. Kadang-kadang berlaku begitu. Kan? Ini pandangan Syekh As-Sindi. Yang kelima, maksud kata-kata Nabi Sulaiman, dikurniakan kerajaan yang tidak akan layak pada orang lain sesudahnya. Bermaksud orang lain tidak berhak memintanya. Dengan permintaan ini seolah-olah Nabi Sulaiman meminta daripada Allah agar jangan memberikan perkenan jika ada sesiapa yang meminta suatu bentuk kerajaan seperti yang telah dikurniakan kepadanya. Maknanya, cuba kita tengok lagi. Ini adalah bahasa yang sangat beradab. Beliau tidak meminta dengan jelas. Kalau ada orang yang meminta sebuah kerajaan yang seumpama kerajaan yang dikurniakan kepadanya atau kepada saya, maka janganlah engkau menerimanya. Dia tidak direct gitu kata kepada Allah. Ini bahasa beradab lah. Maknanya dia mohon supaya kerajaan yang dikurniakan kepada dia ni mana tidak dikurniakan kepada orang lain. Dia nak ayatnya kalau ada orang minta juga jangan dibui. Tu sebenarnya dia nak ayatnya. Tapi tak seguna bahasa locoh gitu. Bahasa Kelantan, bahasa locoh gitu. Tak seguna bahasa direct gitu. Ini beradab lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ulama lah dalam syarah hadis. Dalam surah Sad ayat 36 hingga 40 tu. Di bawah tu ada saya letak dia punya ayat Quran. Allah SWT telah menyebutkan kurnianya yang sangat hebat pada Nabi Sulaiman. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab At-Tafsir, Kitabut Tafsir, dalam kitab saya Bukhari dia ada satu tajuk sabak tafsir. Dia sebut riwayat daripada Abi Hurairah. Nabi menyebutkan bahawa Ifrit telah mengganggunya dalam salat. Ni saya terjemah yang bebas ni, bukan lafaz hadis ni. Untuk supaya ringkas. Cerita ni cerita ma'ruf yang biasa kita dengar ni. Jin, Ifrit ni jin. Ganggu Nabi dalam salat. Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Nabi, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepadaku untuk menangkapnya. Mula-mula aku fikir hendak mengikatnya pada salah satu tiang masjid sehingga aku subuh. Dan kamu akan dapat melihatnya pada waktu pagi. Tetapi aku batalkan hasrat berkenaan kerana aku teringat pada saudaraku Sulaiman yang telah berdoa kepada Allah SWT. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kemudian ayat 36 tu cuba tengoklah muka surat 364 tu. Allah perkenankan permohonan Nabi Sulaiman dan Allah sebutlah apa kelebihan yang diberikan, sangat hebat. Baca sendirilah di situ adalah ayat tu. Gitu ya. Begitulah. Jadi maknanya
dia gini, sebab dalam syarah hadis dia ada juga sebut gini, saya tidak masuk di sini. Sebenarnya para nabi ni secara umumnya setiap nabi ni dia ada kelebihannya khusus. Khususnya dari sudut mukjizat lah. Jadi Allah SWT sebagai memuliakan nabi ni, dia tidak beri mukjizat tu sama. Mana-mana nabi dia ada mukjizat itu sendiri. Walaupun setengah-setengah ulama kata hadis ni, hadis riwayat Abu Hurairah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari semasa menghuraikan ayat Rabbi Firli, dia kemukakan ayat gangguan, ifrit ganggu Nabi itu. Ini sebenarnya menunjukkan Nabi boleh, cuma Nabi tak mahu kerana menghormati Nabi Sulaiman. Maknanya boleh, Allah boleh. Tapi Nabi ni seorang yang sangat beradab, dia ingat pada doa Nabi Sulaiman. Daripada sini juga ulama buat kesimpulan bahawa Nabi ni dia sangat memahami keberadaan Nabi lain. Mana dia seolah dia menghormat pada Nabi lain. Padahal Nabi boleh buat. Sebab tu ulama kata ni, hadis ni juga menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau kita nak kira keseluruhan lah, memang Nabi Muhammad dia akan lebih pada Nabi lain. Itu memang ulama terima. Secara keseluruhan. Tapi secara khususi adalah Nabi ni lebih misalnya Nabi Isa. Mukjizat dia tak sama dengan mukjizat Nabi. Mana dari sudut itu saja, lebihlah Nabi Isa berbanding Nabi Muhammad. Tapi ulama kata kalau kita tengok keseluruhan, tu pergi kepada Quran, orang tak ada lah boleh lawan tu. Quran. Tak ada disebut wahyu lain selain Quran tercatat di Lauh Mahfuz sampai bila-bila. Tak ada sebut. Sebab tu Ibn Abdus Salam sebut khusus dalam kitab ada kelebihan Nabi berbanding Nabi lain. Sampai 41 dia sebut dalam kitab dia. Begitulah. Jadi insya-Allah untuk bab seterusnya tu kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.